Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan Lubna TV pada pagi ini. Lubna TV Semanis Nisang. Ini adalah terbitan terbaru Lubna TV Semanis Nisang yang dibawakan untuk anda oleh Persatuan Khairun Nisa Terengganu dengan kerjasama Lajnah Pembangunan Insan dan Kerukunan Keluarga Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu. Jadi Semanis Nisan ni adalah terbitan terbaru Lubna TV yang merupakan satu program bual bicara bersiri yang akan membicarakan isu-isu dan berkait dengan rumah tangga dan kekeluargaan. Okey. Jadi kenapa sebenarnya Lubna TV kali ini memilih topik kekeluargaan? Ini kerana pada November yang lepas dalam satu sidang Dewan Undangan Negeri Negeri Terengganu, Exco Kebajikan Wanita dan Keluarga Negeri Terengganu yang berhormat Haji Maliaman Kasim telah mendedahkan bahawa berlaku peningkatan kes perceraian di Negeri Terengganu. Sesuatu fakta statistik yang membimbangkan kita sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 menunjukkan peningkatan lebih 20%. Jadi kita mengharapkan dengan adanya program terbaru daripada Lubna TV Semanis Nisang ini, kita akan dapat membantu kerajaan untuk berusaha menurunkan kadar perceraian ini. Okey. Jadi untuk mengupas isu yang berkait dengan kekeluargaan dan rumah tangga ini, kita datangkan khas seorang selebriti dakwah yang tidak asing lagi, yang sentiasa juga keluar TV ni, iaitu yang berbahagia Ustazah Asma Hussein. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat belaka di sana? Sihat sini, Alhamdulillah. Ustazah sihat Alhamdulillah. Jadi tak terlambat lagi nak mengucapkan selamat berpuasa ni. Hari ni dah masuk 8 Ramadan ya Ustazah. Alhamdulillah. Okey. Jadi topik yang kita nak bincangkan hari ni Ustazah adalah satu topik yang saya rasa insya-Allah saya dapat maklumat di luar sana ni mendapat perhatian daripada ramai di luar sana, termasuk anak-anak muda. Topik duhai jodoh, di manakah harus bermula? Ustazah, sebelum itu izinkan saya perkenalkan sedikitlah ahli panel kita pada hari ini, walaupun saya kata selebriti dakwah, rasa ramai dah kenal, tapi kalau boleh saya sentuh sedikit ya Ustazah, latar belakang daripada Ustazah kita ni. Jadi Ustazah Asma Hussein ya merupakan pendakwah bebas yang juga merupakan ahli jawatankuasa Persatuan Ulama Malaysia. Beliau juga merupakan mantan senator, ahli Dewan Negara dan merupakan salah seorang yang terlibat sebagai penggubal dasar kanak-kanak fitrah negeri Kelantan, dasar lelaki qawam, dasar anak muda dan lain-lain lagi. Masya Allah, saya rasa memang dari segi kaliber ni kita tak nak bersoal lah. Dan juga sebenarnya hadirin sekalian, Ustazah ni juga terkenal bila bercakap berkait dengan hal perkahwinan, rumah tangga, khususnya hal jodoh ni ya Ustazah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana Ustazah sudi untuk bersama dengan kita pada hari ini. Jadi Ustazah memang kalau tengok kepada statistik yang saya kongsikan sebentar tadi kan, memang sebenarnya suatu yang merunsingkan lah. Kita tengok dan daripada apa yang YB Exco Kebajikan dan Wanita dan Keluarga bertangkan tadi, antara faktor berlakunya perceraian di negeri Terengganu selain daripada masalah tidak sefahaman, masalah kewangan, terdapat juga campur tangan pihak ketiga dan yang dilaporkan dalam sinar harian yang memetik kata-kata YB ini ialah termasuk juga puncanya adalah pengaruh media sosial apabila kekasih lama bertemu dengan kekasih lama di media sosial, reunion. Jadi berlaku itu antara punca perceraian di negeri Terengganu yang disebut oleh YB Ustaz Maliaman. Jadi saya kira topik berkait dengan jodoh ni sangat tepat untuk kita bincangkan pada hari ini ya. Jadi itu saya ingin
kita masuk kepada soalan yang pertama ya Ustazah. Sebelum itu saya ingin bacakan sepotong ayat daripada surah An-Nur. Saya bacakan terjemahan di sini ya Ustazah. Surah An-Nur ayat 26 yang bermaksud perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Jadi ini adalah berkait dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Adakah Ustazah, soalan di luar sana, adakah kena jadi baik dulu ni baru boleh jumpa jodoh yang baik? Dan bila kita cakap tentang kesesuaian jodoh ni, mungkin Ustazah boleh ceritakan sikit berkaitan dengan apa itu sekufu tu sebenarnya Ustazah ya? Boleh? Silakan Ustazah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Farhana serta semualah yang berada bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih sebab sudi menjemput saya dan minta di luar sana share banyak-banyak kepada kawan-kawan, especially kalau yang ada anak, minta share pada anak-anak supaya kita dapat membuat pencegahan lebih awal. Satu, kuatkan sound. Minta maaf satunya perkara yang penting lah saya nak sebutkan Dr. Farhana, kenapa saya banyak terlibat dengan anak muda berkaitan dengan pemilihan jodoh ni adalah sebab kes-kes yang disebutkan oleh Dr. Farhana tadi itulah. Kalau sebelum ni saya banyak terlibat dengan kaunselor, konsak-konsak keluarga yang nak bercerai, yang dah bercerai, yang ada masalah rumah tangga. Biasa sebelum ni saya punya anak murid ni 45 ke atas. Tapi saya tengok apabila sudah orang kata di alam perkahwinan dan perkara tu pun orang kata dah di tengah umur, pertengahan abad, jadi nak settle masalah tu dia jadi agak complicated lah. Dan apabila saya kata tak boleh jadi ni, kita kena bermula lebih awal supaya anak-anak muda daripada awal sebelum berkahwin lagi, daripada umur 18 lagi terutamanya, mereka sudah mendapat pendedahan awal tentang konsep keluarga yang sebenar. Nombor satu, Farhana bila kita cerita pasal bercerai, kena berhati-hatilah maknanya. Sebab sekarang ramai juga anak muda yang dia jadikan alasan tak nak kahwin sebab ramai sangat bercerai dia kata. Padahal jadi turn off lah. Apa dia? Jadi turn off lah. Turn off. Lepas tu dia pun kata alasan lah tak nak kahwin lah, dia kata sebab nanti membebankan. Dia kata nombor satu. Lepas tu dia kata kalau kita kahwin ni komitmen banyak sedangkan dia nak menjadi wanita yang berkejaya. Jadi dia tak nampak. Padahal di luar sana ramai lagi wanita yang berkejaya, solehah, anak ramai tetapi sangat berjaya dalam bidang profesional kejayaan masing-masing. Ramai. Kalau Dr. Farhana dalam bidang medik ni, boleh namakan ramai, betul tak? Tapi oleh kerana dia orang ni fokus pada negatif, akhirnya bermasalah. Yang kedua pula, ada juga di antara mereka ni kita kata tak nak kahwin. Tapi dalam masa yang sama tuntutan nafsu tu tinggi. Bila tuntutan nafsu tinggi tapi tidak digunakan secara molek melalui perkahwinan yang suci cara Islam ni, itu yang berlaku zina secara berleluasa. Kalau tadi kita sebut kan, faktor orang ketiga mempengaruhi perkahwinan. Antaranya kalau lepas berkahwin ni isu yang besar lah yang saya dah tackle sejak 10 tahun dahulu lah lebih kurang Dr. Farhana. Kalau dulu-dulu dia tak timbul soalan ni. Sekarang banyak timbul yang mana suami orang dengan isteri orang, especially tadi itulah reunion dan sebagainya. Masalahnya suami orang dengan isteri orang ni dia berkait pula dengan hubungan skandal membawa kepada zina. Kecenderungan zina tu adalah tinggi.
Jadi sebab tu walaupun tak nak kahwin, macam mana kita nak settlekan hal tuntutan fitrah manusia ni. Jadi kalau tak guna cara halal, dia akan pergi cara haram juga. Sebab tu kena berhati-hatilah. Sebab itu kalau kita tengok dalam Islam, bab-bab pemilihan jodoh ni penting. Sebelum kita cerita bab sekufu, kita kena cerita pasal apa pemilihan jodoh ni penting lebih awal. Kita nak bagi kesedaran kepada anak muda tu sendiri. Yang kedua kepada mak dan ayah juga. Supaya mementingkan pemilihan jodoh anak-anak. Kalau zaman dulu memanglah mak ayah tentukan. Zaman sekarang mak ayah kata budak sekarang kita pun tak boleh tentukan, biar dia pilih sendirilah. Bila pilih sendiri, kita tak bagi panduan, dia pilihlah ikut-ikut. Sebab tu rancangan hari ni lah. Dia bukan setakat untuk anak muda, mak-mak pun kena dengar juga. Betul, kalau dalam dewan muslimat PAH ni memang kita bagi tahu dah supaya mesti memberi penerangan kepada bakal-bakal mertua supaya mereka di-involve juga dengan mendidik juga tentang pemilihan jodoh, especially kepada anak masing-masing. Okey, bila cerita bab sekufu ni penting sangat. Ada orang dia tak rasa penting sekufu. Tapi kalau dalam Islam, sekufu ni dia sangat penting tapi tidaklah menjadi rukun dalam solat. Tak ada kata kalau tak sekufu tak sah perkahwinan, bukan. Tetapi dia menjadi hak terutamanya bagi lelaki lah, sebab lelaki biasanya dia akan memilih. Perempuan biasanya akan dipilih. Jadi sangat penting bab sekufu. Sebagaimana dalam hadis sebut, kan Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, tungkahul mar'ah li arba'. Hendaklah kamu menikahi wanita kerana 4 perkara. Pertama, limaliha, kerana hartanya. Yang kedua, lihasabiha, kerana keturunannya. Wajamaliha, kerana kecantikan atau rupanya. Walidiniha, dan juga kerana agamanya. Tapi antara 4 faktor ni hendaklah memilih bizatiddin, orang yang mempunyai agama. Maknanya agama tu everything. Kalau kita lah orang tua ni, pengalaman kita kan lama jumpa dengan macam-macam kan. Tapi taklah lama Dr. Farhana berbanding yang mereka dah kahwin 50 tahun. Macam saya ni 20 tahun lebih. Saya rasa Dr. Farhana pun lebih kurang dengan saya. Hampir lah. Hampir 20 tahun. Sudah sikit lah. Saya 20 lebih dah. Jadi maknanya kita ni kalau tak ada faktor agama dah payah nak bertahan. Betul tak Dia kalau rupa ni, saya nak bagi tahulah ke adik-adik luar sana, rupa ni dia sekejap je handsome dengan comel ni. Lepas tu, lepas kita berkahwin, kita nak kena struggle untuk memastikan penampilan kita ni sentiasa relevan dalam perkahwinan. Sebab comel macam mana pun lepas berkahwin, kita ni akan nampak lah yang asli kita tu. Bangun tidur tu serupa je belakang rupanya. Jadi you nak kena, orang kata improve sama dari sudut penampilan supaya relevan. Kalau dari sudut keturunan, yang ni kita tengok, dia boleh diubah. Benda yang boleh orang kata, kalau keturunan baik pun tapi kalau akhlak tak molek, mak ayah ni bagus dah. Keturunan tu comel lah kalau kita tengok daripada tok nenek. Tapi dia tu dengan agama jauh sekali. Ni payah juga nak bertahan. Harta lagi lah. Tak harta nombor 1. Kalau dalam keluarga tu tak ada harta, habis. Hilanglah punca dia nak jadi baik. Sebab tu pilihlah agama. Orang yang beragama ni, dia akan keluar dengan sendiri sifat tanggungjawab. Orang yang takut pada Allah, tidak sesekali dia akan menjahanamkan anak dan isteri dia. Gitu. Kan? Tidak akan sesekali derhaka kepada suaminya, malah dia akan berusaha memastikan macam mana suami dengan anak dia ni juga akan menuju ke jalan yang benar. Sebab dia ada agama. Sebab kalau perempuan ni, kalau tidak ada agama contohnya, kadang-kadang kita ni banyak mengungkit emosi tu. Kan kalau kena suami sibuk, hari-hari duk mengungkit sibuk. Mulalah cari di luar untuk mengatasi kesibukan. Betul tak? Tak kuat iman di dada. Okey, bila bab sekufu ni,
Kalau mazhab Syafi'i, dia membahagikan kepada 4 perkara lah paling kurang untuk kita sekufu. Bila nak pilih jodoh tu kena tengok nombor 1 tu agama. Agama tu penting lah. Yang mana saya sebut tadi, agama ni maknanya bukan kata okey dia ni sekolah Arab nak kena cari sekolah Arab juga. Bukan. Maknanya agama sini dari sudut kekukuhan amalan agama dia tu. Dia menjadikan agama tu nombor 1 dalam kehidupan dia. Dan kita tengok dia ni benda-benda penting pasal agama dia akan utamakan. Dia tak akan tukar agama dengan benda lain. Saya ada satu kisah. Baru ni saya ada jumpa dengan seorang jentera kita di Kelantan lah. Dia ni dah kahwin lama dah lah. Dan dia kata gini, Ustazah, satu ketika dia kata ayah dia masa dia umur 19 tahun, ayah dia paksa dia berkahwin. Orang dulu-dulu. Dia sekarang umur 60 lebih lah. Tapi benda ni kita boleh jadikan iktibar kepada anak muda dan kepada anak-anak yang bakal berkahwin. Jadi ayah dia kata dia ni menolong ayah dia ni pacak dego. Pacak dego. Kerja dia pacak dego ketika proses kempen gitulah. Tapi dia duduk sekali dengan ayah budak perempuan ni. Dan ayah budak perempuan ni duduk perhati. Siang malam dia kata budak ni bagus, beragama dan bertanggungjawab. Pengurusan pun elok. Sebab daripada pacak dego ni banyak benda boleh baca. Betul tak? Jadi dia kata aku nak mu kahwin juga dengan budak ni. Jadi makcik ni kata masa ni dia jadi makcik dah lah. Dia pun kata gini. Saya ni ayah kalau kahwin dengan dia nak makan apa? Orang ni dah lah tak kerja. Dia kata itulah susah. Saya nak makan apa? Dia kata gitu. Ayah dia kata gini. Kalau mu kahwin dengan budak ni, insya-Allah mu akan bahagia dunia akhirat. Dia sebut gini. Kalau misalnya mu kahwin dengan dia, aku yang akan galang ganti nyawa, jamin bahawa mu ni akan bahagia. Dia bila dia kata ayah dia galang ganti, kecuperut lah dia. Maknanya ayah dia sanggup tukar nyawa ni. Zaman dulu dia macam tu, dia punya sumpah. Jadi lepas tu bila dia kata gitu, dia pun kahwin lah juga. Masa mula-mula kahwin tu, lepas kahwin hari pertama dia kata, Abang, kita ni nak makan apa? Gigi rumah suami dia dah lah. Rumah suami tu buruk. Yalah orang baru nak hidup kan. Umur muda lagi. Jadi ada reban ayam. Dia pelihara lah ayam dalam 100-200 ekor macam tu lah. Nak makan apa abang? Ni kerja dia. Lepas tu suami dia kata tak apa, Allah jaga kita. Tahu tak Farhana sekarang, kerana dia utamakan agama dan lain-lain, dia ni salah seorang jutawan ayam di Malaysia. Oh, Masya Allah. Kalau pergi Kelantan tu dekat Macang tu, dia ni salah seorang jutawan ayam. Nak ceritanya, dia pun tak pernah sangka akan jadi macam ni. Tapi sebab dia dengar cakap ayah dia, dan ayah dia pun tak tahu kata nak akan jadi kawan. Cuma dia yakin bahawa orang ni beragama dan bertanggungjawab. Jadi sebab tu anak-anak kita ni jangan mudah terpana dengan glamour, terpana dengan kehansoman dan kekayaan semata. Jangan. Banyak benda kita kena baca. Banyak kita benda lagi. Betul Ustazah. Imam Syafi'i sebut lagi nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Cuma saya nak tambah sikit Dr. Farhana. Kebanyakan orang suka merujuk kepada sekufu menurut pandangan Hanafi. Sebab Hanafi ni dia detail sikit sampai 6 benda. Nombor 1 nasab keturunan. Yang kedua Islam. Memang Islam dengan bukan Islam tak boleh kahwin lah. Ni Farhana, ramai juga Dr. Farhana yang bertanya kepada saya, anak muda kita lah. Dia kata, Ustazah, macam mana saya ni berkenan dekat non-Muslim dan kami ni dah orang kata declare lah sebagai couple. Zaman sekarang dia panggil couple. Macam mana ni Ustazah? Saya kata kalau awak dengan bukan Islam, awak dedahkan dulu tentang kefahaman Islam. Lepas tu bagi dia masuk Islam dulu sebelum berkahwin dengan awak. Dan awak kena nampak lah ciri-ciri yang dia tu nak terima Islam, bukan semata-mata terima awak. Dan lepas selesai lebih kurang nampak okey dah, baru awak kahwin. Jangan kata esok nak kahwin, hari ni masuk Islam. Payah sikit. Itu pengalaman saya lah menguruskan keluarga-keluarga mu'alaf. Saya banyak menguruskan keluarga mu'alaf. Lepas tu yang ketiga pekerjaan. Kalau doktor contohnya, bagi Dr. Farhana lah. Cuba jawab soalan saya ni. Kalau doktor ni dia ada kekangan kerja dia kan. Doktor ni paling sesuai kahwin dengan siapa? Pekerjaan apa Dr. Farhana?
Oh, berat soalan tu. Sebenarnya kan yelah saya trigger dengan apa yang Ustazah sebut tadi kan tentang banyak ciri-ciri dan juga apa nama tu, apa yang kita perlu cari pada seorang pasangan tu kan, yang ada dah diberi garis panduan dalam Islam. Jadi kalau kita nak kata memilih pasangan tu hanya berpandukan kerjaya sahaja, sebenarnya tidak menjamin kebahagiaan. Jadi saya setuju, maknanya yang pertama tu masih kena letak sebagai agama. Jadi maksudnya doktor boleh kahwin dengan siapa-siapa saja. Bukan kata mesti doktor dengan doktor, tapi tentulah kalau seorang doktor itu dia lebih memahami lah kan kerjaya isteri dia, tapi sebenarnya tidak menjamin juga kebahagiaan sebab ada perceraian berlaku di kalangan doktor yang kahwin doktor. Cuma Ustazah, nak balik lontarkan balik ke Ustazah ni berkaitan dengan agama tadi. Maknanya memang kalau pilihan pertama kita, daripada apa yang saya terang tadi ialah agama ya, tetapi mungkin boleh detailkan lagi, agama tu bukan sahaja luaran kan. Maknanya kita boleh tengok orang kata pakai jubah serban saja. Maknanya ia berkait dengan ilmu sebenarnya Ustazah kan. Ilmu berkaitan dengan makna persediaan untuk memilih jodoh tu salah satunya adalah kena ada ilmu, ilmu memilih jodoh dan juga ilmu perkahwinan. Betul tak Ustazah? Agama tu luas definisinya. Bukan jangan tengok orang ni pergi masjid selalu kan. Maknanya banyak lagi yang kita kena kaji berkaitan dengan agama seseorang tu. Sila Ustazah. Betul. Dia gini, kalau untuk berkahwin, sebagai persediaan perkahwin, sekurang-kurangnya ada 3 ilmu yang kita kena kuasai lah. Selain daripada ilmu lain yang awak dah belajar tu lah. Nombor 1, dia panggil ilmu agama berkaitan dengan perkahwinan dan keluarga. Kena tahu ilmu-ilmu basic ni. Bila dah berkahwin, ada setengah tu saya jumpa, edah pun tak tahu. Dia pun pening dengan edah tu apa dia, bercerai tu apa dia. Dia pun tak sengaja lafazkan. Dia banyak benda dia tak tahu. Okay. Yang paling penting bila awak nak berkahwin nanti, awak kena tahu suami ni dia mesti bersedia menjadi lelaki kawam. Lelaki yang boleh mendidik isteri, lelaki yang boleh mengepalai rumah tangga, lelaki yang boleh menasihati. Dia kena duduk situ dulu perangai dia. Yang kena protect keluarga dia. Tapi masa duduk berjodoh, duduk couple ni pun awak dah keluar gi-mari. Itu macam mana dia nak protect kita lepas perkahwinan? Dia tak fikir pun dosa pahala. Sedangkan dia menanggung ni besar. Lepas tu kalau lelaki faham tanggungjawab dia lepas perkahwinan, dia akan jaga kita sungguh-sungguh sebelum berkahwin lagi. Dia akan jaga hubungan tu dengan cara molek dan dia serius. Tak adalah kata bila awak nak kahwin dengan saya, tengok dululah. Tengok dulu tu 2 tahun saja. Test dulu. Kalau saya tu tak ada kata putus. Dia kalau orang yang serius ni, dia bagi tahulah saya nak kahwin awak 2 tahun lagi. Sebab saya ada sekian dalam tempoh sekian, maka kita berhubungan gini. Dia susun siap dah. Dan kalau orang ni dia jenis serius, tak ada lah dia sempat masa nak WhatsApp hari-hari. Tak dan. Orang lelaki ni kalau dia fikir kerja, dia fikir sungguh. Betul tak? Kita suami isteri ni pun memanglah kita WhatsApp kadang-kadang, tapi tak ada lah sepanjang masa I love you, you love I, tak ada. Dia ada cara dia, betul tak? Jadi benda ni yang kadang-kadang anak muda kurang faham. Kan? Lepas tu kalau perempuan ni pula dia adalah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia bakal menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Jadi maknanya kalau dia tu tak tahu apa tanggungjawab isteri, apa tanggungjawab ibu. Dan sekarang ni walaupun dia tak kahwin, dia kan dah ada keluarga. Jadi dia kena cek diri dia bertanggungjawab tak dalam keluarga sekarang. Macam mana layanan dia terhadap ibu bapa dia? Macam mana dia menguruskan adik-adik dia? Macam mana dia menguruskan rumah tangga dia sekarang? Itu represent dia akan datang. Kalau jenis malah urus kain baju lah contohnya. Capur kain kotor dengan kain bersih. Awak nak kahwin macam mana? Itu pun nampak itu saja bukan agama dah tu. Maksudnya kita ni kalau orang beragama, kita tak akan campur benda kotor dengan benda bersih. Sebab kita ni nak semayang. Betul tak? Ini pakai baju kok sama. Saya minta maaf lah, kadang-kadang baju ni kok sama. Lepas tu dia pun letak perfume ni. Lepas tu comel ni make up, comel lot ni. Tapi bila kita pergi surau, dia buka tu gak bau lah. Dia keluar bau asal. Maknanya orang ni dari sudut agama tidak kemah sebenarnya.
Sebab apa? Dia tidak ikut cara Islam. Tu nombor satu, ilmu agama berkaitan keluarga. Tu. Dan saya nak sebut lah, macam kalau kita tengok orang tu pergi solat. Kalau saya lah Farhana, Dr. Farhana, saya akan cek semua solat tu dia ada konsisten solat kalau lelaki lah. Dia ni pergi solat subuh berjemaah tak? Kalau orang lelaki ni, dia maintain solat subuh berjemaah ataupun mana-mana solat berjemaah dia maintain. Bukan sekali dua nak nipu kita, tapi dia maintain. Itu biasanya orang kuat. Sebab dia bukan mudah, duduk jauh daripada ibu bapa. Contoh dia kerja kat KL ke, dia duduk kat IPT ke, tapi dia sendiri dengan rela hati pergi pagi-pagi semayang subuh berjemaah, budak ni kuat. Betul tak? Dia bukan setakat pergi, itu sebab viral. Buat program subuh macam kan, itu pergi sebab program. Itu kita tengok juga tu. Update-update pun dah macam tu. Zaman sekarang ustazah banyak gitu kan. Maknanya yalah, kita tak boleh percaya sangat sahaja kepada apa yang dalam konten viral kan. Maknanya kena kaji betul-betul lah, kena sedikit betul-betul. Betul. Lepas tu satu lagi, macam mana dia melayan keluarga sekarang, itu menunjukkan dia beragama ke tidak. Kan? Jangan pula awak dah couple dengan dia, awak pun mengurangkan tanggungjawab dia terhadap keluarga sekarang. Tak boleh. Itu cara tidak betul. Bagaimana dia menguruskan adik dia, menguruskan abang dia, menguruskan mak ayah dia, insya-Allah dia akan jadi bertanggungjawab pada masa akan datang. Tu agama lah tu. Yang kedua, dia ilmu pengurusan, manajemen. Sebab kita lepas kahwin ni, Dr. Farhana tahulah. Kalau saya ni kan, Dr. Farhana, wanita berkejaya. Lepas tu ada anak-anak lagi, ada suami lagi, aktivis lagi. Kalau tak ada manajemen masa, manajemen kerja, manajemen KPI dan lain-lain, fail kita. Boleh. Especially anak tengah kecil-kecil. Suatu saya kan dengar sekarang kan, dia kata macam mana kalau anak kecil-kecil tu. Saya tak boleh pergi lah masjid ustazah selagi anak tak besar. Jadi dia nak tunggu anak besar tu, maknanya anak umur 15 baru boleh pergi ke macam mana? Masa tu sakit lutut pula. Sedangkan kita nak biasakan anak-anak dengan masjid. Memanglah ada setengah orang tak suka kita bawa anak kecil. Janganlah pergi surau kecil, pergilah masjid yang besar gitu. Bila masjid besar, kita duduk kat belakang, tak ganggu orang. Tapi anak tu lama-lama hidup situ, kita duduk didik, dia akan terbiasa dengan adab di tengah orang. Adab dalam masjid, dia akan terbiasa. Daripada budak hak tak biasa pergi langsung, itu yang jadi duduk napa orang tu. Dan orang yang tengok pula tegur. Yang tarik kursi jatuh tu dah, bimbang tu, tapi itulah. Tapi itu boleh berlaku. Yang tu kecil sangat. Ada yang satu ni yang dia naik atas ekor mak dia tu, pada dia nampak pula orang sebelah tu. Tapi selalu saya lah, kalau saya ada anak kecil, Dr. Farhana, saya akan duduk belakang sekali dengan budak-budak. Saya akan pastikan anak saya pun duduk sekali solat dengan saya, dan anak-anak orang lain pun duduk dalam barisan. Jadi saya lah jaga anak-anak kat belakang. Ketika anak kecil, saya tak pernah pergi solat ke depan. Sebab ni kita ada tanggungjawab dengan anak. Itu ibu. Benda macam ni awak kena belajar manajemen. Kalau tak belajar manajemen, fail. Stres batu ya, walaupun agama macam mana pun. Stres pada yang tu je. Lepas tu yang ketiga, ilmu leadership. Ilmu kepimpinan. Penting. Nampak macam berkahwin biasa-biasa, tapi kita kena ingat keluarga ni adalah sebuah organisasi. Kalau awak tidak ada ilmu kepimpinan sebagai seorang isteri, macam mana nak pimpin anak, pimpin suami, pimpin keluarga-keluarga yang lain, pimpin pula di pejabat dan lain-lain, tak ada ilmu kepimpinan pun sama, fail. Awak tak akan dapat mempengaruhi orang-orang bawah dan jentera bawah, iaitu anak-anak awak. Nak susun pun tak reti. Itulah sekali mak buat semua. Bila mak buat semua, penat dan letih. Bila letih, mulalah mulut tu keluar macam-macam. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu lelaki lagilah perlu belajar ilmu leadership. Daripada muda belajar ilmu leadership ni supaya kita boleh memimpin keluarga ke arah jalan yang betul. Ciri-ciri ketua yang baik macam mana, nak susun anak-anak dengan isteri macam mana, nak memberi falsafah yang betul kepada anak. Itu namanya ilmu leadership. Yang keempat, ilmu apa lagi Dr. Farhana?
ilmu rumah tangga tu sendiri. Awak kena ingat, kalau awak kerja profesional sekalipun, macam saya pensyarah dulu, Dr. Farhana adalah medical doctor. Kita masuk dalam rumah, memang kita jadi ibu dengan ayah je, buang habis pangkat-pangkat ni, betul tak? Jadi dalam rumah, apa maksud rumah tangga ni? Masak, basuh kain, lipat kain, lepas tu urus rumah, urus anak-anak, sama. Padahal kita ni doktor Farhana. Tetapi bila di dalam rumah ni kadang-kadang serupa bibik pun jauh dah. Kalau ada bibik tu kita boleh delegate lah kalau ada bibik tu, tapi tak semua tak semua yang tak ada kalau yang tu kita boleh delegate, tapi kalau yang tak ada memang kita kena buat sendiri lah. Kita buat sendiri dan kita kena susun pula dengan anak-anak, dengan suami, tak boleh kita seorang. Sebab kita nak prepare anak kita ke arah jalan yang baik lepas ni. Saya nak bagi tahu kepada Dr. Farhana, kalau saya dulu kan ada bibik, saya siap jadual waktu dengan KPI untuk bibik. Bibik Ustazah ada KPI? Ada KPI. So once dia dah siap dia punya KPI, dia nak rehat-rehat, ikut dia lah. Saya ada tu. Betul? Jadi tak ada, bila tak ada bibik, kita susun pula anak buat apa. Jadi ilmu tu dipanggil ilmu rumah tangga. Lepas tu kita kena fikir, pasal apa orang lain 40 minit masak dapur siap belaka licin moneh. Pasal apa kita 2-3 jam tak siap-siap ni, pasal apa? Jadi sebab apa tu? Jadi sebab tu kalau kita daripada muda ni kena belajar dah benda-benda ni. Basic. Ada orang kata tak apa Ustazah, tak payah belajar lepas kahwin, pandai lah. Awak takkan nak take time untuk belajar tu. Jadi sekurang-kurang pandai goreng ikan, tak pedah sekarang. Pandai nyusun-nyusun kabinet, tak pedah. Pandai serika-serika baju, tak pedah. Sebab kita tak tahu, mungkin kita ada bibik, mungkin kita tak ada bibik. Wallahualam. Suami tu pandai-pandai urus rumah, tak pedah. Jangan bela sangat. Contohnya uruskan lampu. Lelaki dah ada benda-benda dia. Paling kurang ada suami yang buat masak pun ada Ustazah. Ada yang ada. Saya punya kawan Dr. Farhana, suami isteri kalau musim Ramadan ni, saya pergi rumah dia dua-dua kerja profesional lah. Tapi bila balik rumah hujung minggu ni, saya pergi kat dua-dua duduk tekak biskut. Dua-dua buat kek. Ni biskut suami, ni biskut isteri. Bagus juga macam tu. Tapi saya tak dapat pula lah suami macam tu. Nak goreng ikan pun payah suami saya ni. Suami saya dengar tak ni live ni. Dia tahu dah. Masing-masing tak kedai lah. Jadi saya nak ceritanya, nak berkahwin ni kena ada ilmu adik-adik. Bila ada ilmu, dia sebenarnya gini, bila kita ada ilmu, lepas berkahwin dia dapat minimumkan risiko konflik. Kenapa kita nak memilih sekufu tadi? Kenapa kita nak belajar ilmu persediaan lebih awal? Supaya lepas kita berkahwin, konflik tu minimum. Tak ada lah kata dari situ nak belajar berlakon, nak start berlakon, nak balah dulu, nak bergaduh, macam-macam lah proses dia. Sehingga akhirnya nak pergi ke kesempurnaan tu dia takes time. Tapi kalau awak dapat preparation sekarang, lepas kahwin tu lebih mudah sikit lah diharungi. Itu maksudnya. Saya boleh sebut satu lagi lah yang mungkin berkait dengan ilmu pengurusan tadi Ustazah. Termasuk juga saya rasa pengurusan emosi, kita kena belajar bagaimana mengurus emosi. Sebab bila orang puan ni fitrahnya emosinya lagu lain, lelaki ni lagu lain, jadi ada juga urus tu. Cuma Ustazah kan, apa yang buat saya terfikir lah bila Ustazah lontarkan berkenaan dengan ilmu kekeluargaan, pengurusan 4 ilmu tadilah, dan juga kriteria pemilihan tadi kan, agama, harta, keturunan, apa satu lagi, agama, harta, keturunan dan juga rupa kan. Jadi pekerjaan mungkin akan menyebabkan bila dengar ni saya bimbang jugalah orang ada di kalangan yang mendengar ni rasa macam ya Allah susahnya nak kahwin, susahnya nak kena bersedia bagi sempurna dulu ke perfect dulu. Itu berbalik kepada soalan saya yang pertama tadi kan, nak jadi baik sungguh-sungguh dulu ke baru boleh nak cari jodoh. Jadi sebenarnya mesti ada kaedah-kaedah dia untuk kita memperbaiki diri kan Ustazah kan. Maknanya tidaklah kata perlu sampai kesempurnaan tu barulah kita nak mula cari pasangan. Betul tak Ustazah? Sebab kalau kita harapkan kesempurnaan, kadang-kadang masalah dalam rumah tangga bukan expectation. Saya guna masalah kadang-kadang seorang pasangan dia mungkin ada ilmu rumah tangga yang lebih mungkin daripada pasangan dia. Jadi dia expect
seorang isteri ni macam gini. Jadi suami jadi terlalu mengharapkan kesempurnaan boleh menjadi ketegangan dalam rumah tangga juga Ustazah. Dia macam ni, kita bila nak berkahwin selalu saya sebutlah kepada anak muda, awak jangan letak ekspektasi tu tinggi. Satu. Yang kedua, jangan mengharapkan kesempurnaan right after kita berkahwin. Yang ketiga, perkahwinan ini adalah sebuah perjalanan. Benda ni saya selalu bagi tahu kepada anak-anak murid saya dan juga anak muda. Sebab saya dapati hari ni budak-budak dia nak lepas kahwin tu teguh pandai, teguh bijak. Ada tu dah boleh teguh memimpin keluarga, teguh tahu tentang pengurusan nafkah, teguh cerdik, teguh. Dan dia orang ni tak nak masalah langsung. Kalau tiba-tiba dia ternampak flaws atau negatif, dia rasa macam dunia ni jatuh terus dah. Dunia ni dah gelap dah. Dan cara sempurnanya adalah cara mu, aku cara aku, pak bercerai. Tu budak sekarang saya nak cerita pengalaman ni Jadi selalu saya akan sebut kita lepas berkahwin, nombor satu, realiti sebelum berkahwin dengan selepas berkahwin tak sama. Walaupun awak dah bertunang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dah kenal daripada kecil dia, tapi lepas berkahwin, percayalah kata-kata saya ini tak akan sama. Sebabnya setiap orang ni lepas berkahwin ni kita akan duduk sekali. Kita pun tak malu untuk keluar perangai asal. Dan kita nak duduk sekali 24 jam, 48 jam sampai bertahun-tahun ni, dia akan nampak kelebihan dan kekurangan orang. Kalau kita jumpa luar ni, kita banyak nampak kelebihan. Dan satu lagi, bila benda tu alam perkahwinan, syaitan pun tak suka. Ujian tu banyak. Jadi sebab itulah you nak maintain perkahwinan ni bukan sesuatu yang mudah. Tetapi tidak mustahil. Sebab ramai je nenek moyang kita, kawan-kawan kita yang stabil je perkahwinan. Yelah di luar tu memang nak buat stabil. Macam kita lah Dr. Fana nak kata tak ada konflik, tipu lah. Mesti ada. Tapi pasal apa kita boleh menangani konflik ni? Kerana tadi ada ilmu-ilmu yang kita dah bertahan. Ada faktor-faktor yang kita dah orang kata consider. Kalau nak ikut profesional kita pun pandai bagi arahan kat suami. Kita rasa bagi arahan apa? Kita pun ada duit sendiri. Tapi pasal apa kita tak buat macam tu? Sebab kita adalah seorang yang beragama. Tu gitu, kita petik kat agama dulu. Itu yang balik pada asal lah, beragama dan yang ilmu tadi, yang 4 ilmu tadi tu. Lepas dan, itu, silakan saya. Silakan. Kalau kita nak berkahwin ni, kita yang kena buat preparation dari sudut development diri tu. Penting. Kita nak yang terbaik. Jadi kita ni macam mana? Terbaik tak? So we have to focus on kita punya development. Sebab tu ada setengah orang, Ustazah, saya ni tak larat nak carilah. Kita punya budak-budak pun ada Dr. Fana kan. Tak jumpa-jumpa. Lepas tu macam mana ni? Saya kata gini lah, bulan Ramadan ni awak fokus pembangunan diri. Awak fokus elok-elok kan, satu-satu. InsyaAllah baiki diri dengan Allah, baiki diri dengan manusia, terbitkan aura positif. Akan adalah jambatan jodoh yang baik. Ini dah lah payah dapat jodoh. Lepas tu masam cetung. Penampilan pun super traffic light. Bau pun tak sedap. Lepas tu orang cakap tu sakit hati semua. Jadi macam mana nak tarik magnet jodoh yang baik? Setakat tu dulu. Okey. Doktor nak sedap tu perkataan magnet jodoh tu, sedap tu. Maknanya memang ada betulnya lah. Maknanya untuk kita mencari jodoh itu, balik kepada ayat Nur 26 tadi, makna terjadi yang baik, kita kena berusaha perbaiki diri dan insya-Allah magnet dia menjadi magnet jodoh. Jodoh akan cari kita lah. Macam itulah ya. Cuma satu lagi yang saya tertarik juga dengan Ustazah sebut tadi berkaitan dengan realiti perkahwinan kan sekarang ni, sebabnya antara mungkin sebab seorang itu suka mendapat jodoh ataupun perkahwinan yang tidak kekal ialah kerana realiti yang dipamerkan di media sosial. Maknanya ciri-ciri suami kan, selalu kita tengok kan kadang-kadang post
post. Biasa sekarang ni semua orang nak post benda dalam media sosial kan, suami dia tengah masak, suami soleh apa semua. So orang yang tengok ni tag teman lelaki dia ke ataupun tunang dia ke tag ni maknanya contoh suami soleh ataupun suami yang pergi belanja luar negara apa kan. Jadi saya rasa salah satu itulah penting kena tahu realiti perkahwinan yang sebenar tu sebelum, bukan kata dah kahwin baru nak cari ilmu kan, sebelum memilih jodoh itu lagi. Jadi magnet jodoh perkataan tu kena jadi hashtag lah tu magnet jodoh. Okey. Dia Dr. Fahana, kita dalam kehidupan ni kita jangan percaya pada orang sekarang dia dapat ilmu melalui media sosial. Jadi dia membina suami yang perfect itu melalui media sosial, bukan melalui kitab agama. Lelaki pun sama, membina imej wanita soleha berdasarkan media sosial, bukan melalui kitab agama. So akhirnya dia nak bila dia dah berkahwin, dia nak expect seperti yang influencer tu buat dalam konten dia. Padahal influencer tu pun konten juga. Dia pun habis gaya konten tu, betul tak? Tapi di luar konten wallahu alam bisawab. Ada kajian menunjukkan apa yang kita tengok dekat konten tu hanya 80% sahaja. 20% saja. 80% tu realiti di luar tak nampak. Macam saya lah content creator. Content creator kita akan pilih yang sesuai saja untuk kita paparkan. Lepas tu kita tengok pula niat content creator tu. Ada content creator everything dia nak share. Untuk tujuan tertentu lah. Macam kalau saya ni pula kita mau tu dakwah. Jadi sebab tu kita minimumkan penampilan family. Sebab kita pun takut ada apa-apa juga. Tapi selalunya dia akan kata, Ustazah, saya nak suami yang kalau ada birthday boleh bagi surprise. Saya nak suami yang bercakap lemah lembut. Saya nak suami yang boleh tolong kat dapur. Jadi duduk ingat suami ni tolong dapur semua. Bukan semua suami boleh Dr. Fahana. Kalau Dr. Fahana suami macam mana nak duduk dapur exco. Ada juga itu masuk pinggan Ustazah. Ada itu lepas pinggan ada. Semua tak duduk sokmo-sokmo macam dalam konten. Kita pun kena berbahagi dia tu dengan masyarakat. Betul tak? Kalau kita nak ambil dia, ambil kita semua mana boleh. Sebab dia juga adalah milik masyarakat. Tapi tak apa, kita support. Sebab suami kita buat kerja untuk ummah, kita berdapat pahala. Macam contoh lah, dapat suami doktor. Doktor ni dengan on-call-nya, dengan kerja stresnya, dengan kadang-kadang sebelum nak jadi pakar tu lah, dengan macam-macam lah tekanan hari ini kan. Tapi kita niat tak apalah, suami kita sibuk, nak WhatsApp pun payah kadang-kadang. Kadang-kadang duduk dalam OT tu lama-lama kan. Kenapa suami aku tak suka orang lain? Itu memang takdir kita dah tu. Tak payah kita duduk tengok banding-bandingkan dengan dunia medsos. Antara perkara lah bila kita banyak membandingkan diri kita dengan dunia medsos, dia memberi tekanan dari sudut pengurusan emosi tu sendiri. Tu tadi Dr. Fahana sebut pengurusan emosi. Kita ni duduk elok-elok dengan suami. Bagus dah. Kita pemikiran tak tercemar. Tiba-tiba bila belajar tengok TikTok, kita mula satu persatu mengungkit dengan suami. Abang cuba tengok dia buat macam ni ke isteri dia. Padahal kawan tu konten. Abang cuba tengok kenapa dia gitu. Abang kenapa gini? Jadi mula nak bergaduh. Sebab dia nak suruh dapat macam tu juga. Sedangkan bukan semua suami begitu. Sama juga isteri. Mak kita mana boleh tampil macam model setiap hari. Betul je. Senyum supaya model 24 jam. Pakar supaya model 24 jam. Mana mampu. Itulah realiti. Dan satu lagi saya nak sebutlah Dr. Fahana Dia kena ingat, apabila kita berkahwin, kita bermula dua-dua daripada kosong. Adalah biasa kita tak tahu dan tak reti. Saya cerita pengalaman saya lah supaya anak muda ambil iktibar. Saya ni jenis kaki buku sikit dulu masa belajar. Nek orang kata kan. Jadi saya ni bab-bab komunikasi fail. Jadi selalu pada peringkat awal tu suami kena didik kita. Dulu sekarang ni pandai lah sikit komunikasi. Dulu ni lebih lagi. Jadi dulu kadang-kadang adalah tersalah dengan mak sendiri, tersalah dengan mertua sendiri. Sebab kita bila nak ni luruh, dia ada benda tak ada common sense. Budak nak kan. Jadi suami ajar satu-satu. Maknanya kita daripada tak reti, akhirnya lama-lama jadi reti. Sama lah macam mak kita. Jadi sebab tu awak nak perkahwinan yang perfect, orang kata mesti
bermula daripada kosong tapi bangun. Bangun tu itu namanya jihad dalam perkahwinan. Dan semakin awak banyak ujian dalam perkahwinan, insya-Allah pahala pun banyak. Dan itu yang mematangkan kita sebagai suami dan isteri. Jadi sebab itulah anak muda kena bersedia. Tapi paling penting lah Dr. Fahana, paling penting kita sebelum kahwin ni fokus kepada ta'aruf tu molek-molek. Gitu. Terus daripada doktor. Itu ya ta'aruf, kata ta'aruf tu menarik untuk kita explore lagi Ustazah, sebab kan bila kita Ustazah dah bagilah ciri-ciri ni agama semua kan, tapi sebenarnya kalau kita nak kenal tu bukan senang kan nak kenal. Takkan kita nak bermusafir dengan dia, berkata 3 hari bermusafir baru kenal kan, mana boleh nak bermusafir dengan bukan muhrim ni. Jadi bagaimanakah cara, ada tak kaedah lah dalam Islam yang anjurkan dengan apa dia caranya untuk mencari jodoh tadi, bagaimana nak memilih jodoh ni, bagaimana kaedah yang untuk memilih jodoh? Adakah memang kita kena serah ke mak ayah, tak boleh kau pilih sendiri contohnya? Adakah tadi kita cakap tentang keberkatan daripada kisah yang dia Muslimat di Kelantan kan, serah 100% ke ayah dia tadi tu, ada keberkatan kat situ. Tapi mungkin setengah orang dia rasa macam boleh ke percaya 100%. Jadi apa sebenarnya kaedah memilih jodoh ni? Bukan memilih, mencari jodoh. Ustazah silakan. Ta'aruf lah ke mana tu nak pergi kenal. Kalau ikut Islam ni dia ada beberapa kaedah. Nombor 1, ada yang menggunakan orang tengah. Seperti dia kecek, contoh macam Khadijah kan. Kecek kepada Zaid bin Harisah tu pergi kecek kepada Rasulullah. Setelah dia cek dulu background dan sebagainya, puas hati maka pergi kecek. Dan lepas itu Rasulullah pun terima, Rasulullah pula hantar rombongan. Maknanya hantar orang tengah, melalui orang tengah. Banyak orang gunalah untuk orang tengah, terutama kalau kita ada macam Baitul Muslim lah apa kan. Dan sekarang orang tengah ni banyak pesing Doktor. Ada juga melalui apps. Cuma saya nak pesan lah kalau apps ni, tolong cari apps yang Islamik dan betul-betul yang fokus untuk mencari jodoh secara Islamik lah. Macam kita ada apps Tirjana, apps Baitul Muslim, adalah 2-3 pak kalau di Malaysia. Kita bayar sikit, kita masuk dan kita bagi tahu kriteria kita, dan adalah di antara anak murid saya yang berjaya dapat jodoh yang baik. Ada. Alhamdulillah. Tapi dia kena ikut cara lah, dia ada step-step dia. Orang tengah juga. Sebab kalau apps yang bagus ni, masa kita berbual tu dia pantau. Kalau ada unsur tak molek, unsur-unsur kata lucah ke apa, dia akan sekat. Itu kelebihan. Tapi kalau pergi melalui Tinder, dia ada apps dia, Tinder, Omi. Jadi awak pun marah, kenapa yang datang tu ambil kesempatan lah apa. Dah awak pergi pun apps tak sesuai. Betul tak? Apps tu macam-macam manusia. Memang awak akan dapat lah. Okey, lepas tu orang tengah ni kita nak pilih, kita carilah orang yang dipercayai, orang yang matang. Kalau boleh yang sudah berkahwin tu lagi molek, yang boleh memberi nasihat dan menjaga kita. Kalau awak pilih yang tak berkahwin juga, nanti kena sailang lah pula. Betul. Kena pandai-pandai sikit. Ataupun ting-tong sama dengan kita juga. Mana boleh. Maknanya kalau pergi keluar tu dia pun sama naik juga, tak tahu halal haram. Tak boleh. Lepas itu yang kedua, menggunakan orang yang berpengaruh sebagai orang tengah. Seperti ada orang meminta Rasulullah SAW menjadi wakil. Jadi bila Rasulullah diminta, payahlah orang nak tolak. Dah lah Rasulullah pula hak bawa maksud dia ni nak kepada orang ni. Memang tak tolak lah. Sebab orang yang bawa tu adalah orang yang berpengaruh. Macam kita kat minta dulu ayah cik pergi minta. Memang siapa nak tolak. Sebab ayah cik ni kalau nak bawa pun dia akan fikir tengok juga orang ni sesuai ke tak, betul tak? Dia tak mudah-mudah nak pergi kecek macam tu. Mungkin orang luar sana tak tahu ayah cik tu siapa Ustazah. Ayah cik tu siapa? Cik Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tok Guru. Bila Tok Guru ni pergi minta, orang payah nak tolak. Sebab Tok Guru pun dia kepikir panjang, kalau orang ni memudaratkan, dia takkan pergi minta anak orang. Contohnya. Ataupun ada juga dalam kes zaman Rasulullah, wanita lah contohnya, khususnya wanita ni dia sendiri yang pergi membentangkan diri dia. Aradat nafsaha dalam hadis sebut. Iaitu membentang, maknanya dia sendirilah yang propose atau confess dalam bahasa moden. Pun ada. Dan benda ini kalau mengikut pandangan kebanyakan ulama adalah harus wanita pergi dengan syarat lelaki itu adalah lelaki agama, lelaki bertanggungjawab. Jadi banyak juga
ada wanita yang pergi sendiri pinang Rasulullah. Dia sendiri pergi pinang Rasulullah. Tapi Rasulullah tak terima. Ada. Tapi orang kata tak apa. Walaupun Rasulullah tak terima, perbuatan dia adalah baik. Maknanya kalau awak nak confirm nak minta sendiri pun boleh juga. Tak ada masalah. Cuma itu baru step pertama. Seterusnya untuk ta'aruf ni paling penting sebelum memulakan ta'aruf, solat istikharah tu penting. Tapi solat istikharah ni dia tak cukup dengan istikharah, dia dengan istisyarah juga. Istisyarah ni maksudnya apa? Kena konsak orang tua, kena cek latar belakang. Saya bahagian sebelum ta'aruf ni Dr. Farhana, saya sendiri beri ta'aruf ni lama. Saya pesen saya ta'aruf lama sikit. Pasal apa saya beri ta'aruf lama? Sebab saya tak suka lah nak couple lama-lama. Kalau beri ta'aruf ni kita bukan tahu kita nak dia ke apa. Nak cek sesuai tak sesuai. Lepas tu istikharah saya biasanya bukan kita seorang istikharah. Kita libatkan juga orang tua yang kita, contoh dari keluarga kita ada wali kita ke apa, saya minta juga istikharah. Jadi dapatlah beberapa keputusan. Lepas tu usaha. Dia dalam nak memilih jodoh ni kena usaha. Ada orang tak apalah riba tangan mari terus. Tapi kalau saya ni saya nak settle down cepat. Jadi saya usaha dulu. Cek satu-satu. Jadi perintah lama. Kalau kita kan, orang lain dia kata nak kena, dia gini, ada orang mengenali bermula daripada WhatsApp ataupun bermula daripada medsos. Hanya alam maya sebab orang kira contohnya. Jadi dia berkenalan melalui WhatsApp ataupun alam maya lah, ada orang pantau ke apa. Tetapi bagi saya lah daripada alam maya tolong bawa ke alam fizikal. Selagi di alam maya jangan percaya 100%. Tapi once dah berjumpa secara fizikal dengan ditemani mahram ke dan sebagainya, masa tu kita boleh buat penilaian yang lebih lanjut. Sebab di luar kita boleh baca verbal dengan non-verbal language. Nampak? Banyak benda kena belajar ni. Banyak ni ilmu. Jadi verbal dengan non-verbal language. Non-verbal language dia represent 60% to 80% daripada perbuatan seseorang. Kita ni ta'aruf tujuan apa dia? Pertama nak tengok keserasian, kufu tadi. Yang kedua nak tengok karakter orang tu. Apa kelebihan dan kekurangan dia? Kalau ada kekurangan kita boleh accept tak? Yang kedua. Yang ketiga nak check latar belakang family dia. Like family kita boleh masuk tak? Kalau jauh sangat macam mana? Kerabat raja dengan orang biasa-biasa. Payah juga. Betul tak? Dia biasa duduk dalam istana. Payah tu. Kalau kita tak biasa, tak sanggup protokol tak boleh. Kan? Lepas itu kita nak cek juga dari sudut orang kata masa depan tu macam mana perancangan. Boleh rasa tak masa depan. Macam kita sebagai aktivis, kalau kita dapat suami yang bukan aktivis juga, yang tak faham jiwa kita ni, dia tak lepas kita aktif kat luar. Betul tak? Jadi kena bagi syarat dulu. Awak ni kalau saya boleh, tapi saya ni aktif je, awak nak macam mana? Dia kata saya tak apa, saya dah biasa, mak saya mencabut juga. Tak apalah tu. Sebab bukan semua lelaki boleh terima isteri ni duduk ceramah depan. Betul tak? Aktif dalam masyarakat. Keluar bekerja, bukan semua. Ada orang dia suruh duduk yang rumah. Jaga anak. Masjid pun tak bagi pergi. Cemburu. Ada juga pesen tu. Jadi benda-benda macam ni sebelum tu lagi. Dan ta'aruf ni kalau saya bagi 3 fasa Farhana. 3 fasa ya? Fasa pertama introduction. Kita tahu lebih kurang. Fasa kedua dia panggil adaptation. Kita dah tahu dia punya flaws, kelemahan, family macam mana. Kita boleh accept tak benda tu. Dia akan ada konflik sikit lah, bergaduh ke apa. Biasalah tu konflik-konflik tu. Sebab kita nak terima orang ni bukan mudah. Kalau saya lah saya fikir panjang. Lepas tu yang ketiga bila dah lalu 2 fasa and then baru go for acceptance. Sebenarnya saya ada buku pasal ni. Siapa yang nak boleh pergi kat IG dan TikTok saya. Boleh dapatkan buku dia panggil 50 soalan hangat ta'aruf. Salah satu tulisan ustazah ya? Ya, memang saya sendiri. Saya ada banyak buku dengan video banyak. Belajar. Jadi bila kita follow dia punya step dengan soalan yang betul, dia boleh mengelakkan zina. Kita akan memperkembangkan pengenalan kita dengan cara yang tersusun. Kita mengelakkan ikhtilat. Tak ada bincang mendengar-ngaruk. Kita bincang ni tentang masa depan, tentang macam mana nak fit in, macam mana benda yang sepatut kita tahu. Sebab kita nak kenal karakter orang ni bukan mudah. Orang ni boleh nipu semua, tetapi once kita dah tahu ni, bila kita dah tahu, kita dah berkenalan lebih tu,
baru kita tahu sebenarnya macam ni. So you accept ke tak? Kalau you accept it's okay, tapi if you cannot accept, kena bagi kata putus lah. Sebab tu ta'aruf ni bukan bermaksud jadi lagi Ta'aruf ni adalah proses dulu. Kalau kata jadi baru kita proses kepada yang serius. Kita kena ajar budak-budak kita berfikir macam ni. Barulah dia dapat mengelakkan zina, ikhtilat ataupun duk memikir benda-benda pelik-pelik, ucah dan lain-lain. Satu lagi saya nak sebut, dia cara untuk kita mengenali karakter orang bukan dengan dating saja. Budak sekarang dia faham kalau tak dating macam mana nak tahu baik buruk Ustazah. Allah, dating ni ada banyak cara. Kalau saya dulu, saya suka join activity. Contohlah aktiviti macam kita kan banyak aktiviti kat Don dengan kawasan, aktiviti apa belia ke apa, kita join. Dia join juga. Masa tu kita boleh nampak lah pengurusan dia, emosi dia, macam mana dia handle. Sebab ramai-ramai Discoding, macam scoding ni Ustazah ni. Macam discoding. Macam saya dulu memang, saya masuk persatuan nak kenal ustaz. Saya masuk persatuan ada ustaz masuk. Jadi saya tu tengoklah, boleh handle, lagu mana stabil ke tak stabil. Jadi tak payahlah kita kata nak pergi dating dua orang, pokok nak kenal ni, betul tak? Hak tu lagi saya sebut. Ataupun kita kata family kita ada event. So dia join juga mungkin dengan kawan-kawan dia. So bukan kita saja. Sebab bila ada event dengan situasi, lebih mudah kita nak kenal orang. Kalau kita purposely dating semata-mata, orang tu boleh nipu, boleh make up, boleh macam-macam. Betul tak Tuan Fana? Tapi kalau during activities, you nak nipu macam mana? Dia akan tubik juga perangai asal. Kalau barang tu barang lah. Tak kerti handle perusahaan, nampak tu benda ni fail terus perusahaan. So maknanya awak lepas kahwin kena belajar lah ngurus dia. Gitu. Wallahualam lebih kurang. Jadi maknanya kan dalam Islam tu memang ada garis panduan bukan kata tak boleh nak kenal sebelum kahwin kan. Sebab kadang biasa kita dengar tagline bercinta selepas kahwin tu maknanya lepas nak kahwin baru nak kenal. Boleh sebenarnya dibenarkan dalam Islam ya Ustazah untuk berkenalan dengan bakal pasangan ataupun calon dengan syarat memang tak boleh duduk berdua tanpa ada bukan tanpa ada orang dan juga maknanya memang yang istikharah tadi saya pun sebelum setuju untuk ta'aruf tu sebenarnya kena istikharah dah. Kena ada maklumat basic dululah yang kita dapat kan. Lepas tu saya dulu Dr. Fana masa pre-ta'aruf saya memang cek tara. Siap cek kapung dia mana, perangai macam mana. Saya memang cek betul-betul. Yolah nak nikah ke setahun dua. Betul. Jadi boleh tak kita kata gini? Boleh tak kita kata gini Ustazah kan? Maknanya sebelum pada kita memilih jodoh, sebelum kita mencari jodoh ataupun memilih jodoh tadi tu, memang kita kena yang persediaan yang kita sebut di peringkat awal tadilah. Dan pada masa yang sama kita kena maknanya betul-betul cari maklumat tentang siapa yang kita nak ni. Maknanya termasuk juga tadi kelemahan dan kekurangan. Sebelum kahwin tu kita masih boleh tolak lagi. Kita tahu dah dia ni ada kelemahan macam ni, kita boleh tolak. Ataupun kerjaya pun contoh. Bila kita dah tahu dah realiti doktor ni kerja macam ni, kita boleh tolak daripada awal dah. Taklah. Tetapi bila kita dah memilih, dah masuk dalam alam perkahwinan, kita dah tak boleh dah. Kita dah kena terima, sebab tu kena ada maklumat-maklumat tu sebelum pada kita masuk dalam perkahwinan. Lepas tu memanglah bercinta lepas kahwin tu memang betul lah Ustazah kan. Memang lepas kahwin lah. Dia sebelum kahwin ni kita lebih pada kenal-kenal. Yalah ada juga perasaan cinta, tak ada perasaan cinta nak kahwin macam mana, betul tak? Tapi lepas kahwin tu bercinta kita lagi mendalam lah. Sebab dia melibatkan emosi, fizikal. Kalau perlu kahwin nak melibatkan fizikal macam mana, betul tak? Gitu. So penyatuan kasih sayang tu better lagi lah. Saya nak sebut satu Dr. Fana. Kenapa orang dulu ni dia tak perlulah, orang kata Ustazah zaman dulu okey je, tak perlu nak pilih perkenalan. Saya katalah orang dulu pilih bukan main juga tahu untuk anak-anak ni. Tetapi dia guna kaedah apa dia? Pilih dan recognition. Recognition maknanya orang dalam kampung tu itiraf dia sebagai orang baik. Wali kalau katalah kita nak kahwin dengan sesiapa dulu, ayah ni akan gicek dengan orang baik dalam kampung tu. Orang-orang ternama dalam kampung, mempengaruhi dalam kampung, macam mana budak lelaki ni. Dia kata saya jamin lah budak lelaki ni bagus, gini-gini. Baru terima, maknanya dia cek tu pun habis gaya dah zaman dulu. Sebab tu dia panggil recognition. Dia bukan kata mok ni suruh nikah bebak gitu, bukan.
Dia Ya, pun ya. tolong memilih untuk kita. Satu hari ni Ya, lah ya. saya rasa kalau jenis anak ni betul sodek macam saya ni Mm-mm. kan. Mm. Jenis luru benda ni mak kena Mm. memainkan peranan lah sikit. Kalau Ya. contoh dapat Mm. anak engineer. Engineer ni dia jenis pemikiran lurus sikit. Ni Terengganu ni banyak geng-geng engineer oil and gas ni kan. Dia kadang-kadang biasanya dia lurus. Lepas tu nak jumpa perempuan susah. The course engineer ni setengah-setengah course banyak perempuan. Setengah course saya Mm. ngajar tak ada perempuan lelaki semua. Dalam kelas tu Mm. seorang je budak perempuan biasanya. 2 orang. Setengah Ya. course tak ada langsung. Kalau electrical ni payah nak jumpa perempuan. Jadi Mm. kita ni mak mertua kena gunakan kaedah pemilihan tadi. Supaya anak kita tu dapat yang sepatutnya. Sebab dalam hadis ada banyak sekali nasihat kepada wali untuk memilih. Kita buat Ya, yang tu. betul-betul. Ya, Gitu. saya pun ingat teringat flashback saya dulu pun memang bertanya-tanya jugalah, walaupun kita kata figura tu dah kenal, mungkin umum kenal, Ya. tapi kena cari sendiri juga, kena tanya juga, kena selidik Betul. lah. Sebab perangai ni sebenarnya macam lain pula, betul tak? Yalah. Tapi yalah, kita mustahil sebenarnya untuk kita mengenali 100% karakter seseorang tu. Kadang-kadang memang macam saya sebutlah, rumah tangga ni satu pelayaran ya. Maknanya satu perjuangan jihad ya. Maknanya mungkin kita akan jumpa lepas kahwin benda yang kita tak tahu sebelum kahwin. Tapi insya-Allah jihad tu pun macam saya sebut dapat pahala kan dalam kita nak menjaga institusi perkahwinan kita tadi tu. Jadi Ustazah rasanya kita pun saya sekejap je rasa masa. Saya rasa macam sekejap, macam tak puas lagi ni. Topik yang kita bincangkan ni, sebab tadi sebab dah hampir kepada jam 11.30, saya sedang lebih sejam. Jadi mungkin secara rumusan lah Ustazah, pesanan kepada penonton dan pendengar di luar sana, nasihat khususnya kepada anak-anak muda yang masih lagi, mungkin ada yang masih lagi tercari-cari jodoh, masih lagi tak dapat membuat keputusan, mungkin dah ada pasangan dan sebagainya. Apa sebenarnya mungkin pesanan terbaik lah untuk mereka ini agar jodoh yang mereka pilih ataupun ketemu nanti insya-Allah membawa kebahagiaan perkahwinan yang tidak termasuk dalam statistik perceraian yang saya sebut di awal tadi. Sila Ustazah. Okey, gini Dr. Farhana, kita kena ingat kebangkitan sesebuah tamadun bermula dengan pemilihan jodoh yang betul. Sebab target kita pilih jodoh ni bukan setakat anak, dia zuriat. Jadi kita kena bayangkan kalau suami yang kita pilih ni boleh jadi tak bapa, datuk, moyang kepada cucu cicit kita. Kalau tak fit in tak boleh. Jadi kita jangan fikir kita je sedap dengan dia lepas kahwin. Tetapi fit tak kepada jadi moyang ni. Situ yang kita kena fikir. Okay, yang kedua pula saya nak sebutkan adalah ta'aruf yang kita sebut ni tadi tu, dia bukan saja terpakai sebelum kahwin, tapi selepas kahwin pun kita kena amalkan macam yang saya sebut tadi. Sebab saya nak kita walaupun lepas berkahwin, katakanlah lepas satu ketika kita kenal dah suami kita, kenal dah isteri kita. Tapi kita kena sebut lepas berkahwin, suami dan isteri kita boleh berubah juga ikut perubahan masa, fasa perkahwinan dan umur. Jadi kita kena ingat jangan kita selesa. 5 tahun pertama kita pun dah kenal, dah habis dah bergaduh. Biasa 5 tahun kedua tu macam selesa sikit lah dengan suami kita. Jangan ingat suami kita tak berubah, dia boleh berubah. Jangan ingat isteri kita tak berubah, dia boleh berubah. So sebab tu kita kena ta'aruf sama-sama. Dan benda tu lah yang menyeronokkan untuk kekal lama. Dan topik yang macam ni kita akan kupas lagi pada bulan-bulan akan datang. Stay tune. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustazah dah bagi persetujuan tu. Memang hasrat kami insyaAllah untuk buat program ni secara bersiri. InsyaAllah pada bulan depan lah insyaAllah kita akan umumkan balik topik yang hot-hot insyaAllah. Dan terima kasih sangat-sangat Ustazah sudi berkongsi. Dan saya rasa satu kelegaan juga Ustazah. Satu kelegaan sebab saya ada kebimbangan di peringkat awal tu sebab kita berdua ni sebenarnya kelahiran Kelantan Ustazah. Saya sebenarnya lahir di Kelantan. Jadi saya bimbang takut tubik slogan Kelantan tu sebab jumpa gu kan jadi tak jadi semanis nisan jadi semanis mis. Jadi alhamdulillah mohon maaf jugalah sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami sedikit lewat tadi dari segi teknikal. Terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah Asma. Kita harapkan perkongsian pada hari ini membawa manfaat untuk semua dan insya-Allah mulakan niat dengan baik
dengan kaedah yang betul, yang mengikut syarat, insya-Allah ada keberkatan di situ dan dijaga salah satu hubungan kekeluargaan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hingga bertemu di siri yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.